Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelajar-pelajar 2 An-Nasa'i? Saya doakan mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat, tetap berada jaga SOP ya. Walaupun kamu duduk dalam rumah tapi tetap juga perlu berhati-hati ya. Okey. Sebelum kita mulakan untuk tajuk kita hari ini, kita mulakan pelajaran untuk hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan teruskan pelajaran kita untuk kali ini. Pada hari ini kita akan belajar satu tajuk yang baru. Kamu boleh tengok buku teks kamu muka surat 81, iaitu pelajaran yang ke-13. Tajuknya adalah panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Pastikan sebelum kamu tengok video ni, pastikan kamu sudah menonton video yang saya sudah arahkan untuk kamu tengok. Okay. Video tu tentang apa? Dia adalah tentang kejadian manusia. Ya. Dan juga beberapa kejadian yang lain yang membuktikan bahawa itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, daripada video yang kamu tengok tadi, apa yang kamu boleh dapat dan apa yang kita boleh katakan bahawa kejadian manusia, kejadian alam semesta itu semuanya berada di dalam Al-Quran. Kewujudan manusia ada dalam Al-Quran. Kejadian langit dan bumi, dunia dan alam semesta ini berada dalam Al-Quran. Jadi bila ada dalam Al-Quran berarti Al-Quran ini adalah betul. Al-Quran ini adalah benar. Dan banyak saintis-saintis daripada luar yang bukan beragama Islam, mereka mengakui bahawa bila diorang gunakan Al-Quran ini untuk mengkaji ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti kejadian manusia, mereka menemukan bahawa apa yang dikatakan dalam Al-Quran itu adalah betul. Jadi daripada video itu kita masuk pelajaran untuk hari ini, iaitu panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya, mari kita lihat apakah maksud kita beriman kepada Kitabullah. Kan kita rukun iman, ada kan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab. Ada beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita tak boleh sebut saja, main sebut saja, tapi kita mesti faham apa maksudnya kita beriman kepada Kitabullah. Jadi saya harap semua pelajar 2 An-Nasa'i boleh bagi tumpuan yang betul, bagi perhatian kepada apa yang kita mau belajar ini, sebab ini dalam salah satu daripada kita punya rukun iman. Bila kita katakan dalam rukun iman, berarti termasuk dalam kita punya akidah. Ya? Jadi tolong bagi perhatiannya. Beriman kepada Kitabullah bermaksud yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab dan suhuf kepada para nabi dan rasul alaihi salam sebagai panduan hidup manusia. Allah turunkan bukan setakat kitab-kitab, tetapi ada suhuf. Suhuf ini maksudnya adalah lembaran-lembaran. Ya, lembarannya. Jadi ada nabi-nabi tertentu Allah turunkan dia kitab. Ada nabi-nabi tertentu, rasul-rasul tertentu Allah bagikan dia suhuf. Untuk apa? Sebagai panduan supaya boleh nanti membimbing umat di zamannya itu. Okey? Umat Islam wajib beriman dengan Kitabullah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam surah An-Nisa. Kita tengok Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu
kepada Allah dan Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kitab yang telah diturunkan ke atas Rasulnya. Wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan kitab yang diturunkan sebelum daripada Nabi Muhammad. Baik, kita tengok maksudnya yang betul ya. Wahai orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab yaitu wahyu yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Maksudnya sebelum Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah ada kitab, sudah ada suhuf, dan sudah ada wahyu yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sebagai panduan untuk membimbing umat-umat mereka zaman itu. Baik, ini adalah nama-nama kitab Samawi, kitab-kitab Samawi, dan juga penerima-penerima kitab ini. Baik, kita lihat yang pertama. Nama kitab yang pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Daud alaihi salam. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Syriani. Dalam bahasa Syriani. Yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat. Kita sebut dalam bahasa Melayu kitab Taurat. Tapi dia punya betulnya kitab Taurat. Kitab Taurat turun kepada Nabi, Rasul yang menerima apa? Nabi Musa alaihi salam, dan bahasanya adalah Ibrani. Ya. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil turun kepada siapa yang menerimanya? Nabi Isa alaihi salam, dan juga bahasanya tetap juga bahasa Ibrani. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab Al-Quran itu berbahasa Arab. Okey. Ada 4 kitab yang perlu kita tahu ya, kitab-kitab Samawi dan juga Al-Quran. Yang pertama kita mesti tahu Zabur. Zabur turun kepada diterima oleh Nabi Daud, bahasanya Syriani. Yang kedua kitab Taurat, turunnya kepada Nabi Musa alaihi salam dalam bahasa Ibrani. Injil pun dalam bahasa Ibrani, dan penerimanya siapa kitab Injil ini? Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Okey, boleh faham kan? Okey, kita tengok seterusnya. Suhuf dan penerima. Suhuf ni apa? Suhuf ini adalah lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran. Dia bukannya satu buku begitu. Dia adalah lembaran-lembaran. Satu-satu helai yang turun ya. Jadi, kita tengok yang maksudnya yang sebenarnya adalah apa? Suhuf ialah kalamullah yang mengandungi hukum dasar, kata-kata hikmah dan pengajaran kepada manusia. Ini suhuf ya. Dia tidak lengkap lah. Umat Islam wajib mengakui bahawa suhuf diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul. Kita mesti tahu juga bukan setakat kitab yang Allah turunkan, kitab Zabur, kitab Taurat, Injil dan Al-Quran, tetapi ada juga suhuf-suhuf yang Allah turunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Untuk apa? Untuk membimbing manusia. Dan kita mesti wajib beriman kepada suhuf-suhuf ini. Kita mengakui kewujudannya yang Allah turunkan suhuf ini. Tengok firman Allah dalam surah Al-A'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lafi suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya keterangan yang dinyatakan ini ada disebutkan di dalam kitab terdahulu, yaitu kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Okey. Menurut Imam Ibnu Katsir, Nabi yang menerima suhuf adalah seperti berikut. Yang pertama Nabi Musa. Berapa bilangan suhuf dia terima? 10. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam menerima juga 10 bilangan suhuf. Yang ketiga Nabi Idris
menerima 30 bilangan suhuf, dan yang terakhir adalah Nabi Syed. Nabi Syed alaihi salam menerima 50 suhuf daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, boleh faham ya? Baik, kita tengok yang seterusnya. Mari kita lihat apakah keistimewaan Al-Quran berbanding kitab samawi yang lain. Kenapa Al-Quran ini diturunkan? Tak bolehkah kita pakai kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil, semua tu kan? Tak boleh kita pakai itu. Kenapa juga mesti Al-Quran ini turun? Ada keistimewaannya. Yang pertama, keistimewaan Al-Quran adalah kandungan Al-Quran lengkap dan mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, seperti akidah, syariat, dan akhlak. Ini yang pertama. Kamu mesti ingat, Al-Quran ini dia berbeza dengan kitab yang lain sebab Al-Quran ini kandungannya, isi kandungannya lengkap. Dan bukan setakat untuk di dunia, tetapi boleh digunakan dari dunia dan juga di akhirat nanti. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Suratul Maidah ayat yang ketiga. Baik. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kamu. Telah aku redha akan Islam itu sebagai agama kamu. Tengok. Ini satu, bahawa Al-Quran itu lengkap. Kontennya lengkap. Yang kedua, Al-Quran ini terpelihara sehingga kiamat. Allah Subhanahu wa taala menjamin akan menjaga dan memelihara kesucian Al-Quran. Ini firman Allah ya. Allah sudah nukilkan dalam Al-Quran surah Hijr ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara dan menjaganya. Dulu ada satu cerita lah. Ada cerita tentang seorang pada zaman Rasulullah namanya Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab adalah seorang yang bercita-cita, berangan-angan mau jadi nabi. Dan dia pernah hidup ketika zaman Nabi Muhammad SAW juga, dan ketika dia Nabi menerima wahyu, konon-konon dia pun menerima wahyu. Jadi apa antara surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pada waktu itu adalah ayat Al-Qari'ah. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ayat itu yang turun. Bila dia tahu ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dia pun mau juga konon bilangnya, aku pun terima wahyu semalam. Jadi sahabat-sahabat yang mendengar ini apa? Dia bagi tahulah, ayatnya lebih kurang bilangnya dengan Muhammad, tapi aku punya ini lain sedikit. Coba baca. Dia bacalah. Al-fil, mal-fil. Sama kan Al-Qari'ah, mal-Qari'ah. Al-fil, mal-fil. Wa ma adraka mal-fil. Ini Musailamah Al-Kazzab. Bila sahabat dengar yang ayat yang dibacakan oleh Musailamah Al-Kazzab ini, ketawa sampai terguling-guling sahabat waktu mendengar ayat yang kononnya diwahyukan kepada Musailamatul Kazzab. Selepas itu ada lagi ceritanya, waktu itu turun wahyu ayat Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini turun kepada Nabi Muhammad. Bila Musailamatul Kazzab dengar ayat ini,
Lepas tu dia pun konon-konon bilang, aku pun terima juga semalam. Lebih kurang juga dengan ayat Muhammad. Jadi lalu sahabat pun dia suruh Musailamah ni baca. Dia bacalah. Inna a'tainaka al-'aqaq. Macam anu kan surah Al-Kautsar kan, tapi lain. Inna a'tainaka al-'aqaq. Ini kononnya yang diturunkan kepada Musailamatul Kazzab. Jadi Al-Quran ini, walaupun banyak cara orang supaya selewengkan Al-Quran, tetap Allah jaga keasliannya. Kalau kita tengok Al-Quran yang ada di Malaysia, dia mula dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Di tengah-tengahnya juzuk 15 itu adalah suratul Kahfi, suratul Isra, suratul Kahfi. Kita pergi negara Zimbabwe lah. Negara Zimbabwe jauh daripada Malaysia ni, kita buka Al-Quran mereka pun tetap juga Al-Quran itu dimulakan dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, juzuk ke-15-nya adalah suratul Isra dan juga suratul Kahfi. Kita pergi dapur satu lagi, pergi lagi China. China yang negara-negara Asia ni. Kita pergi China yang dekat sedikit dengan Malaysia. Kita pergi ke sana, kita buka Al-Quran di sana, tetap juga Al-Fatihah yang pertama, penghujungnya An-Nas, tengah-tengahnya tu surah Al-Kahfi dan surah Al-Isra. Pergi Amerika Syarikat pun sama juga, Al-Quran ini sama. Jadi Al-Quran ini biarpun diseleweng macam mana sekalipun, tetap Allah akan jaga kesucian dan ketulenannya Al-Quran ini. Begitu. Ya, walaupun ada beberapa surah palsu, surah Sulaiman, surah apa lagi ya, saya tidak berapa ingat. Ada lebih daripada 3 surah palsu. Yang ketiga, keistimewaan Al-Quran ini adalah Al-Quran menasahkan kitab-kitab terdahulu. Apa maksud menasahkan? Al-Quran bukan menghapuskan, maksudnya Al-Quran apa yang ada dalam kitab-kitab dulu sudah tidak relevan lagi, sudah tidak boleh pakai sebab Al-Quran sudah berada di atasnya. Menasahkan, memansuhkan, membuang maksudnya, menghapuskan. Apa yang ada di dalam kitab-kitab dulu sudah tidak boleh dipakai lagi sebab kita menggunakan kitab Al-Quran. Jadi Al-Quran ini dia menasahkan kitab-kitab yang terdahulu. Kita tengok firman Allah dalam suratul Maidah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah. Shadaqallahul azim. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab suci yang telah ada di hadapannya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum antara mereka ahli kitab itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Baik, kita tengok yang seterusnya. Saya rasa boleh faham ya keistimewaan Al-Quran ini. Kita tengok yang seterusnya. Tujuan Al-Quran ini diturunkan untuk apa? Orang Jawa bilang, untuk apa? Tujuan Al-Quran ini diturunkan yang pertama sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa. Al-Quran diturunkan untuk jadi petunjuk, huda kepada orang yang bertakwa. Ini ada dalam Al-Quran yang disebutkan dalam suratul Baqarah ayat 1 hingga 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang keraguan ataupun syak padanya tentang datangnya daripada Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang kedua, tujuan Al-Quran ini diturunkan adalah sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Muhammad bagi tahu dengan orang, berdakwah kepada orang lain, bagi tahu bahawa aku diutuskan untuk menyampaikan risalah Al-Quran,
untuk mengajar kepada kamu Al-Quran. Jadi, bila orang-orang lain ini mendengar Al-Quran, biar betul kau ini. Jadi dituliskan, ditulis. Jadi ayat ini yang menunjukkan bahwa Nabi ini betul-betul Rasul. Ayat daripada surat Ar-Ra'd ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Dan orang kafir itu berkata, engkau bukanlah seorang rasul daripada Allah. Maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka ini, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu dan juga disaksikan oleh orang yang ada pengetahuan mengenai kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti kepada kerasulan Nabi, ya. Sebab Nabi ini tidak pandai menulis, tidak pandai membaca. Tapi bila ada datangnya Al-Quran ini bahasanya sangat puitis, sangat indah. Ahli-ahli bahasa yang ada pada waktu itu pun tidak mampu menyaingi ke kualiti bahasanya, kualiti yang digunakan dalam Al-Quran ini. Jadi diorang pun pikir, mustahil kalau Muhammad yang tulis sendiri. Mustahil Nabi Muhammad sendiri yang karang-karang ini ayat Al-Quran. Padahal dia ini tidak sekolah. Dia ini tidak tahu membaca. Dia ini tidak tahu menulis. Macam mana boleh ada ayat-ayat yang begini, yang cantik, yang indah dia punya maksudnya. Sebab itu Allah turunkan Al-Quran ini supaya membuktikan bahwa Nabi Muhammad ini adalah betul-betul Rasul. Dan yang ketiga, mukjizat yang ketiga adalah Al-Quran ini diturunkan sebagai mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Isra ayat 88 Allah nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Shadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya, walaupun mereka bantu-membantu sesama sendiri. Ini mukjizatnya Al-Quran. Kehebatannya Al-Quran ini kepada Rasulullah. Macam saya cerita tadi kan, Nabi Muhammad ini tidak bisa menulis. Nabi Muhammad ini tidak bisa membaca. Macam mana pula boleh hasilkan Al-Quran yang begini cantik, begini indah? Ada dalam Al-Quran Allah bagi tahu kepada mereka ini, orang-orang kafir ini, ahli kitab ini, suruh bikin satu juzuk yang serupa dengan Al-Quran. Lepas itu orang tak boleh. Lalu Allah berfirman lagi, kalau kamu tak boleh satu juzuk, bikinlah satu lembar. Satu muka surat tu, bikinlah. Pun tak boleh juga. Jadi dibagi tahu lagi, kalau tak mampu, bikinlah satu ayat. Satu ayat saja ni, daripada 1144 ayat, 1114 ayat, cuma bikin satu ayat saja. Bikin satu ayat saja yang boleh menyaingi kualitinya Al-Quran ini. Tidak mampu diorang. Ahli-ahli bahasa pada waktu itu tidak mampu. Mau menciptakan satu ayat saja untuk melawan kualiti Al-Quran ini. Ini hebatnya. Sifat kerasulan Nabi ada, dan di situ juga menunjukkan mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Al-Quran ini bahawa datang daripada Allah, bukannya ciptaan manusia. Baik. Penemuan sains dalam Al-Quran. Tadi kamu sudah tengok video kan? Kejadian manusia kan? Baik. Kita tengok yang pertama. Manusia ini diciptakan daripada pertama nutfah. Nutfah ini adalah sperma. Sperma ataupun yang kita panggil biasanya bahasa-bahasa kampung kita ni air mani. Ya. Selepas itu alaqah, segumpal darah.
Selepas segumpal darah jadilah dia mudghah, seketul daging. Selepas jadi seketul daging dia akan jadi izam, dia akan ada tulang, keluar tulang-tulangnya semua. Lepas tu dia akan jadi izam lahma, tulang yang dibaluti daging. Lepas itu dia akan jadi janin yang ditiupkan roh dan akhir sekali bayi. Sempurnalah manusia itu mengikuti tujuh langkah untuk kejadian manusia. Baik, nah ini dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-14 Allah sudah sebutkan kejadian manusia ini yang fakta sainsnya dijumpai selepas turunnya Al-Quran ini. Mereka kaji-kaji, betul Al-Quran ini. Kejadian manusia begini, begini, begini. Al-Quran sudah mendahului mereka. Jadi Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma khalaqanan nutfata 'alaqatan fa khalaqanal 'alaqata mudghatan fa khalaqanal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Kemudian kami ciptakan sperma itu menjadi segumpal darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Ini maksudnya. Tidak ada teknologi yang boleh menghasilkan bayi. Walaupun ini subhanallah, maha suci Allah, kehebatan Allah SWT, kebesaran Allah SWT. Walaupun sekarang ini ada tabung uji yang boleh orang mengandung di luar rahim kan, kasih masuk air mani pergi satu alat itu, lepas tu nanti alat itu akan membesar janin dalam itu akan membesar jadi dalam manusia. IVF kalau tidak silap saya. Ujian begitu supaya boleh jadi hasilkan bayi. Tapi awal-awalnya datang daripada mana? Datang daripada air mani juga, daripada sperma, daripada nutfah. Nutfah itu tidak ada orang yang boleh menciptanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini fakta sains ya. Fakta sains yang proses kejadian manusia ini ada dalam Al-Quran sebelum sains menjumpainya. Okey. Selepas kejadian manusia, kita tengok pula apa lagi fakta sains yang ada dalam Quran. Yang kedua adalah kulit manusia. Penemuan sains mendapati bahawa medium penghantar rasa sakit terletak pada kulit manusia. Kenyataan ini bertepatan dengan ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat yang ke-56. Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang yang kufur ingkar kepada ayat keterangan kami akan membakar mereka dalam api neraka. Setiap kali kulit mereka masak hangus, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain, supaya mereka dapat merasakan azab sengsara itu. Dan ingatlah Allah adalah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Tengok gambar ni. Dalam gambar ni adalah kulit kita. Tak tahu bagian tangan kah, bagian manakah, kita pun tak tahu ya. Ini bulu roma, ini pun bulu roma. Ini sel yang untuk sejuk, ada yang panas. Ini sel yang untuk sakit terletak di atas sekali, lapisan yang atas sekali di bahagian epidermis.
dia akan terletak paling atas sekali. Jadi bila kita cucuk jarum, kita akan langsung rasa sakit. Bila kita terkena rasa panas, kita terus akan rasa sakit. Kalau bayangkanlah kalau yang lapisan yang ini, urat-urat yang sakit ini, saraf-saraf yang untuk kesakitan, rasa kesakitan ini terletak paling bawah sini. Nah, sudah melecur termasuk masak sudah daging kita itu baru terasa sakit. Nah, tapi hebatnya Allah, Maha Suci Allah. Terkena panas sedikit terus kita tarik tangan kita. So apa? Saraf kesakitan ini terletak paling atas. Nah, begitu ya. Jadi tujuan Allah menggantikan kulit yang terbakar dengan kulit baru supaya penghuni neraka merasakan azab secara berterusan. Menurut sains, proses menggantikan kulit lama dengan kulit yang baru disebut sebagai mitosis, yaitu proses pertumbuhan kulit yang baru selepas kulit sedia ada rosak. Macam biasalah, kalau di bagian kulit kita, macam kita contohlah kan, kita luka, kita terjatuh lepas tu ada luka kan di badan kita. Lepas tu luka tu, apa akan jadi? Keluar darah kan, nampak isinya di dalam kan. Bila nampak isi dalam, kita letak ubat, kita jaga bagus-bagus. Lama-lama apa akan jadi? Dalam seminggu dua. Dia jadi kering kan? Bila jadi kering, lukanya sudah tidak ada, dia jadi parut. Lepas tu nanti serang berapa hari dia akan jadi, dia terus jadi kulit. Tertutup balik dengan kulit yang baru kan? Nah, begitu. Jadi boleh faham ya? Dua kejadian ini sudah menunjukkan bahawa kuasa Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat besar. Kita tengok nih, firman Allah yang mengaitkan Al-Quran dengan kehidupan seharian manusia. Ini dalam suratul Hujurat ayat yang ke-12 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangka buruk, kerana sebahagian daripada sangkaan itu ialah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang, dan janganlah sesetengah kamu mengumpat akan setengahnya yang lain. Ini kita boleh gunalah ya. Peringatan untuk diri saya juga dan juga kamu ya. Okay. Hikmah beriman kepada Al-Quran. Kita sudah yakin Al-Quran ini adalah kitab Allah. Al-Quran ini adalah yang Allah turunkan, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad supaya boleh dijadikan panduan sampai hari ini. Jadi apa hikmahnya? Apa dia punya kelebihannya? Yang pertama, dapat menjaga jiwa, keturunan dan harta, kerana Al-Quran melarang perbuatan yang merosakkan seperti membunuh. Banyak isu-isu kita sekarang ini, bila kita rujuk kepada Al-Quran, ada dia punya jawapannya. Macam contohnya hukum membunuh, contohnya hukum mengumpat, contohnya hukum mengambil hak orang lain, ada dalam Al-Quran. Kalau tidak ada pun, tetap ulama akan menggunakan illah. Illah ini persamaan sifat, persamaan yang ada dalam Al-Quran kepada isu-isu yang lain. Yang kedua, hikmah yang kedua, dapat meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Al-Quran menjelaskan bahawa Allah mengutuskan Nabi sebagai rahmat ke seluruh alam. Yang ketiga, kita dapat membentuk masyarakat yang berperibadi mulia kerana Al-Quran mengajar manusia perkara yang membawa kebaikan dan melarang melakukan perkara yang membawa keburukan. Yang keempat, merapatkan hubungan persaudaraan sesama Islam dan menjaga hubungan baik dengan bukan Islam. Ada dalam Quran ni, suruh kita buat baik dengan orang, bukan setakat dengan orang Islam saja, dengan orang bukan Islam pun kita mesti buat baik juga ya. Dan yang kelima, dapat meningkatkan ekonomi negara kerana Al-Quran menggalakkan manusia bekerja mencari rezeki yang halal. Dan yang terakhir, negara aman dan maju kerana Al-Quran menyeru manusia melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menjauhi perbuatan yang mungkar. Baik, saya rasa cukup faham untuk tajuk ini.
Pelajar-pelajar dua An-Nasa'i pun faham tentang tajuk panduan daripada Allah SWT. Tajuk ini berkaitan dengan akidah kita, iaitu beriman kepada kitab-kitabullah. Maka saya harap apa yang dibincangkan hari ini kamu boleh faham, dan bukan setakat beriman kepada kitab itu beriman di mulut saja, tetapi kita faham betul-betul ya. Baik. Untuk latihan, kamu buat latihan ini muka surat 88. Nyatakan maksud beriman kepada kitabullah. Kedua, senaraikan 4 kitab yang diturunkan dan Rasul yang menerimanya serta bahasa yang digunakan dalam kitab. Yang ketiga, nyatakan pengertian suhuf dan Nabi yang menerimanya. Yang keempat, jelaskan perbezaan antara kitab dengan suhuf. Ini kamu buat jadual lah. Perbezaan antara kitab dan suhuf. Kitab apa? Suhuf apa? Okey? Jelaskan 2 keistimewaan Al-Quran. Jelaskan tujuan Al-Quran diturunkan. Huraikan 2 hikmah beriman kepada Al-Quran. Okey. Apa lagi? Nombor 8 tidak perlulah ya. Yang ke-9, Allah yang bersifat Maha Penyayang telah menurunkan Al-Quran untuk panduan manusia menjalankan kehidupan. Ramalkan perkara yang akan terjadi kepada manusia jika Allah tidak menurunkan kitab kepada para rasul. Ini kamu fikir sendiri ya. Ini soalan hebat. Kamu fikir sendiri, kalau Allah tidak turunkan Al-Quran ini sebagai panduan, apa akan jadi dengan manusia? Apa akan jadi? Kamu fikir sendiri. Fikir-fikiran yang logik ya. Jadi jawaban kamu pun jawapan-jawapan yang munasabah lah, yang logik. Okey? Jadi kamu buat semua soalan kecuali soalan nombor 8. Okey? Saya harap kamu faham pelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. InsyaAllah kita jumpa kelas yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.